Untuk edisi hari ini bersama dengan saya Raifah Zulkifli. Ya, dan saya Natasha Aimi. Hari ini kita nak bawakan tentang hormati budaya dan undang-undang negara. Di mana kerajaan mengarahkan pembatalan serta merta ini penganjuran Festival Good Vibes 2023 yang sepatutnya berlangsung hingga hari Ahad 23 Julai, di mana Menteri Komunikasi dan Multimedia Fabi Fazil berkata penganjur acara berkenaan juga digesa untuk mengenal pasti mekanisme ganti rugi kepada pembeli-pembeli tiket yang menempah untuk mengikuti konsert pada festival tersebut. Jadi ada satu kejadian lah yang saya rasa dunia pun dah tahu dah. Kejadian yang dilihat kurang sopan yang dilakukan oleh artis dari United Kingdom yang harus dipastikan tidak akan berlaku lagi dalam negara kerana ia berkemungkinan adalah satu percubaan untuk menggugat keharmonian negara dengan mempengaruhi masyarakat secara separa sedar agar menerima ideologi kehidupan keterbukaan LGBTQ. Jadi untuk kita berbicara berkaitan dengan budaya dan undang-undang negara, kami bawa kepada anda Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, pakar perundingan psikiatri Universiti Malaya di Talian. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Assalamualaikum kepada semua. Waalaikumsalam. Rasa macam nak bagi konsert pula kita ni. Okey. Terima kasih, Doktor. Bersama dengan kami, kita berbicara berkaitan dengan hormati budaya undang-undang negara. Sekarang ni memang musim konsert lah, kita tak nafikan. Dalam luar negara, artis-artis Judika contohnya tiba nak sebut. Oh, betul lah tu. Dalam pada dia macam ni kan, dia punya media sosial tu, tahu-tahu muncul konsert. Kita happy. Okey. Rosa dah settle. Banyaklah dah berlangsung dan semuanya berlangsung dengan baik. Saya kira Ella contohnya, artis Malaysia. Tetapi apabila kita membawa masuk festival good, nama pun Good Vibes ni, Doktor, tiba-tiba tak good, baru start berapa minit dah tak good dah ni. Macam mana kita Doktor? Situasi ini mengundang rasa tidak selesa. Kalau tengok dekat platform media sosial kan, banyak yang terjerit-jerit marah, beli tiket dan sebagainya. Doktor, komen sikit. Silakan. Itulah. Saya rasa pertama sekali apa-apa perkara berbentuk mempercambahkan kesenian kan, macam artis ke lakonan ke filem dan sebagainya, kita harus sokong sebenarnya pada prinsip asasnya. Tetapi bagi keadaan yang berlaku beberapa hari lepas ni, saya rasa itu keterlaluan. Kerana tindak tanduk dan kelakuan artis ini sangat bertentangan dengan budaya yang kita amalkan dalam negara kita. Saya rasa dianya bukan saja bercanggah dengan budaya, tapi kita ada rukun negara kan. Dalam rukun negara itu ada kesopanan dan kesusilaan. Adakah itu bentuk kesopanan yang kita nak? Saya rasa itu jauh sekali. Dan selain itu, Perlembagaan Malaysia juga dan majoriti penduduk saya rasa tak senang dengan keadaan itu. Sebab Perlembagaan Malaysia kata Islam agama persekutuan. Apa yang dia buat itu sebenarnya bertentangan. Percakapan dia meminum arak lagi, dan perlakuan dia buat yang kurang baik di atas pentas itu adalah bertentangan dengan roh perlembagaan itu sendiri. Jadi saya rasa ini macam nak promosikan budaya tidak sihat lah. Khususnya meminum arak kayak ramai dan sebagainya itu. Dan saya risau pengaruh ni, dia macam promosikan contohnya kepada kanak-kanak kan yang hadir di situ, mesti terkejut kan, dan saya rasa dia akan ada akibat atau impak kepada para penonton. Sebab ni artis ni banyak pengaruh, dia senang dia nak mempengaruhi masyarakat, apa percakapannya, perbuatannya. Jadi elemen sebenarnya amat mengancam budaya kita lah dan jati diri kita sebagai rakyat atau Malaysia. Okey, baik. Dan Doktor, rata-rata yang melihat juga situasi di konsert tersebut kan, kalau kita lihat vokalis itu memang dalam keadaan yang mabuk dan tidak terkawal. Jadi ada yang mengatakan mungkin dia pun mungkin tak merancang nak buat situasi ataupun kejadian itu, tapi disebabkan keadaan yang tidak berada dalam keadaan betul-betul sedar. Mana boleh nak nyanyi, mana boleh mabuk. Itu kata peminat-peminatnya. Pertama kena ada profesional, artis kena profesional. Dia maksudnya bila dia pentas, dia akan mempengaruhi orang ramai, dia sebagai penghibur. Sewajarnya apa yang dia buat kena ada sensitiviti kepada masyarakat setempat pada keadaan itu. Jadi tidak boleh digunakan alasan sebab dia mabuk, dia di luar kawalan. Jadi dia tak sesuai untuk jadi artis lah. Langkah pertama mungkin minuman keras di khayal ramai memang tak boleh buat di dalam negara kita. Ini pula dari public figure macam artis ini. Jadi
sepatutnya ada tindakan tegas kepada kumpulan ini. Dan sewajarnya dia kena lihat juga ada tak sudut-sudut undang-undang yang dia langgar, macam macam dia meminum di ramai dan kelakuan dia tu ada tak melanggar undang-undang. Dan kalau warga Malaysia yang buat kelakuan sedemikian dan jadi viral, saya rasa dah ada yang pihak kena tangkap dah ataupun disoal siasat oleh polis dan sebagainya. Jadi walaupun dia kumpulan daripada luar negara, kita kena ambil tindakan yang sama lah kalau berkelakuan sedemikian untuk memberi keadilan kepada semua pihak. Dan kita kena ingat dia melepaskan percakapan dia berkenaan apa yang dia nak lontarkan kepada masyarakat berkenaan dengan LGBT. Tapi kebiasaan kita bercakap ada hadnya, dan ini pula golongan artis kan, dia maksudnya kalau bercakap fikiran dia mungkin dah ada fikir yang berlainan, tapi apabila dia lontarkan kepada publik atau kepada awam, dia kena kawal keadaan itu. Dan saya rasa pihak macam berkuasa kan, macam polis ke kerajaan tempatan, kena buat show, kena ada permit daripada kerajaan tempatan juga. Betul. Dan Kementerian Komunikasi, banyak pihak ni, Kementerian Pelancongan. Saya rasa perlu menapis setiap permohonan dengan rapi, bukan bila merayu je dah diluluskan kan. Jadi sebab impact dia lagi lebih besar, sebab kumpulan ini memang kalau direkodkan dan dilihat rekod sebelum ni, dia risikonya tinggi sebab kelakuan dia di atas pentas memang selalunya di luar kawalan dan bertentangan dengan SOP ataupun kehendak budaya kita. Jadi sepatutnya mata kumpulan ni risikonya amat tinggi sebab dia dah dibuat macam tu. Jadi patutnya tidak diberi ruang sama sekali untuk buat persembahan di negara kita. Okey, faham. Itu untuk pihak ataupun untuk artis tersebut. Tapi kalau kita tengok juga dari satu sudut lagi, dari pihak penganjur itu sendiri, adakah penganjur juga perlu diberikan tindakan amaran atau sedikit keras kita kepada penganjur, doktor? Ya, itu macam orang kata macam soalannya nak mencegah lah. Langkah kedua untuk mencegah adalah memberi amaran lah. Itu kalau perkara dah berlaku. Jadi apa yang saya kata tegaskan tadi adalah akhirnya kelulusan semua tu di tangan pihak berkuasa kerajaan lah. Tetapi memang penganjur atau pihak terlibat dalam event show ni memang kena diambil tanggungjawab jugalah. Tak boleh lepas tangan. Dan kalau dia dah buat macam aku janji dan sebagainya, itu kena dizahirkan dengan keadaan apabila berlaku seperti ini, dia kena ambil tanggungjawab dan perlu buat tindakan-tindakan susulan yang penting. Sebab apa yang berlaku sekarang ni, penganjuran dia dengan membawa artis tersebut dan dia kata dah dijamin untuk berkelakuan selaras dengan budaya kita buat semasa persembahan, akhirnya dilanggar lah ataupun tidak menepati kehendak kita. Jadi saya rasa risiko tu kita kena ada dalam konsep, dan kita kadang-kadang kita tak tengok risiko. Maksudnya kita tak tengok apa possibility, kebarangkalian orang ni nak berkelakuan sedemikian. Sebab sebagai manusia kadang-kadang kita boleh jangka juga pelakuan yang akan berlaku di atas pentas, mengikut rekod-rekod sebelum ni. Dalam konteks apa pun, memang dari segi psikologi pun kita boleh lihat kalau orang bertindak sedemikian pada masa-masa sebelum tu, dia berkemungkinan besar untuk mengulangi pelakuan yang sama. Okey, baik. Itu dia antara jangkaan awal yang kita boleh agak pada sesebuah band ataupun artis ini. Tapi satu lagi doktor yang kita nak tahu, bagaimana tentang imej Malaysia sendiri. Perkara ini terlalu sensitif kan, terutama kepada peminat-peminat artis tersebut bila dibatalkan konsert dan sebagainya. Dan kita lihat ada artis lain pula yang turut terkesan dengan pembatalan konsert ini. Jadi ada yang memberi gambaran, maksudnya macam sensitif sangatlah Malaysia ni kan, kalau kita nak buat cerita pasal konsert ni kan, nak buat konsert ni. Jadi bagaimana pada pandangan doktor sendirilah apabila berlaku keadaan seperti ini? Itu pihak berkuasa akan buat satu keputusan yang terbaik lah sepatutnya. Tetapi saya merasakan isu sebenarnya pada artis yang inilah, yang kumpulan tertentu ini. Jadi mungkin pembatalan tu untuk persembahan yang berikutnya tu agak langkah untuk nak mengelakkan daripada berlaku lagi lah. Sebab kita takut kalau hari pertama, hari kedua ada gangguan macam yang berlaku ni. Jadi hari ketiga, kalau penonton boleh bertindak di luar kawalan dan sebagainya daripada elemen yang berlaku sebelum tu,
itu adalah kewajaran untuk membatalkan persembahan-persembahan yang masih sepatutnya ada. Dan sebenarnya kalau nak diteruskan juga hari berikutnya pun boleh juga. Contohnya kawalan kena lebih rapi lah. Mungkin pihak berkuasa kan kena buat pemantauan, kena ada personal di situ. Dan kadang-kadang kita lihat juga dalam konteks orang kata macam ada show ke atau persembahan atau ada involve orang ramai, kadang-kadang ada polis bergerak kan. Jadi aktiviti seperti ini untuk keselamatan, untuk menjamin keselamatan umum, selain daripada itu untuk memantau persembahan yang dilakukan perlu ada. Jadi kalau personal ataupun pegawai-pegawai kuasa semua ada, mungkin risiko perulangan pada hari berikutnya akan berkurangan lah, lebih terkawal. Jadi itu satu langkah boleh dipikirkan. Tapi perkataannya dah dibatalkan. Masalahnya sekarang itulah dia akan melibatkan penduduk nasi artis yang dijadualkan hari berikutnya, dan mungkin artis itu risikonya rendah pula kan, dan penjaja dan sebagainya. Jadi memang ada impact. Cuma isu sekarang saya rasa disebabkan rayuan itu semua dan diluluskan juga, pihak penganjur kena bertanggungjawab lah. Memang itu wajar lah saya rasa. Okey. Baik, itu dia. Kita berbicara berkaitan dengan hormati budaya dan undang-undang negara, khusus berkaitan dengan apa yang berlaku di Sepah. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, Pakar Perundikan dan Sekretari Universiti Melayu bersama kami. Terima kasih, Doktor. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia ya. Ini susulan apa yang berlaku baru-baru ini ya. Konsert ini di Good Vibes Festival. Ya, ada satu insiden yang ditimbulkan oleh satu band dari United Kingdom ni, The 1957 ni, dan hal tersebut telah mengundang kemarahan pelbagai pihak.